Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih kerana sudi hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Baik, sebelum kita teruskan dengan cerita kita kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang belanja stiker. Saya tak perasan tau. Semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih banyak. Ini membuatkan saya lagi semangat. Gitu. Baik, kita akan teruskan dengan itulah, nak minta maaf lah, tak dapat lagi nak teruskan dengan kisah Tok Awang lah. Rekod lewat lagi ni guys. Saya teruskan dululah untuk habiskan himpunan kisah mistik ni. Sebab untuk yang buku ni, ini 3 kisah ni adalah 3 kisah yang terakhir untuk buku ni. So standby lah. Kita akan teruskan nanti pula dengan buku yang baru. Baik, kita teruskan, tak nak ngoceh lagi. Kita akan teruskan dengan kisah yang seterusnya daripada pengalaman mereka yang pernah membawa van jenazah. Tengah hari itu saya diminta untuk membawa jenazah seorang wanita dari Kuala Lumpur ke Pantai Remis, Perak. Mengikut cerita yang saya dengar, wanita tersebut meninggal dunia akibat mengidap kanser hati tahap 4. Arwah dikatakan berusia lewat 30-an, masih belum berumah tangga dan bertugas di sebuah agensi kerajaan di Kuala Lumpur. Dengar kabarnya lagi, arwah sudah menderita penyakit kanser hampir 5 tahun lamanya. Pelbagai ikhtiar sudah dilakukan, namun penyakit yang dihadapinya masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan sembuh. 2 minggu lalu arwah tiba-tiba pengsan di tempat kerjanya dan terus dibawa ke hospital. Ketika mendapatkan rawatan, doktor mengesahkan yang arwah mungkin tidak boleh diselamatkan lagi kerana penyakit kanser yang dihidapinya telah pun merebak hingga ke usus dan juga buah pinggang. Akhirnya, setelah seminggu bertarung nyawa, arwah mengembuskan nafas terakhirnya di Hospital Besar Kuala Lumpur. Ketika itulah saya dihubungi oleh salah seorang ahli keluarga arwah yang meminta saya untuk membawa jenazah arwah pulang untuk disemadikan di kampung halamannya. Perjalanan saya ke Kuala Lumpur pagi itu ditemani oleh bapa saudara arwah yang bernama Samsudin. Saya memang kenal rapat dengannya kerana di kampung saya, Abang Din ini merupakan seorang yang cukup popular dengan sifatnya yang ramah serta ringan tulang. Sebut sajalah apa jenis keramaian, kenduri kendara maupun majlis gotong royong, pasti Abang Din ini sudah awal terpacak sampai. Sebab itulah bila berita kematian anak saudaranya tersebar, ramai penduduk kampung datang berziarah dan menghulurkan pelbagai bantuan. Sepanjang perjalanan menuju ke Kuala Lumpur pagi itu, saya dapat rasakan perubahan sikap Abang Din. Biasanya, Abang Din ini banyak bercakap, kelakar dan suka berjenaka. Tapi hari itu, dia lebih banyak mendiamkan diri serta melayan perasaan. Saya sekadar membiarkan saja tanpa bertanya. Fikir saya mungkin agaknya dia bersedih tentang berita kematian anak saudaranya itu. Saya lihat Abang Din yang duduk di sebelah saya lebih banyak termenung sambil memandang keluar tingkap kenderaan. Entah apalah yang difikirkannya. Sesekali terdengar dia mengeluh dan menghela nafas panjang seolah-olah ada sesuatu yang dirungsingkan. Saya tidak berani untuk bertanya. Takut-takut pertanyaan saya nanti membuatkan dia berkecil hati. Maklumlah, saya tidak tahu apa masalah dia. Akhirnya, setelah sekian lama menyepi, saya memberanikan diri memulakan perbualan. Namun setiap pertanyaan saya sekadar dijawab acuh tak acuh. Sepatah yang saya tanya, sepatah juga yang dijawabnya seolah-olah sekadar melepaskan batuk di tangga. Saya lihat Abang Din seperti tidak berminat untuk berbual panjang. Jadi saya mengambil keputusan untuk berdiam diri saja. Biarlah Abang Din melayan perasaannya sambil saya menumpukan perhatian pada pemanduan. Kita ni kalau nak mati senang aja kan. Sekarang ni bukannya perlu tunggu usia tua. Muda pun senang perginya. Terpacul sepatah-sepatah ayat keluar dari mulut Abang Din. Sekaligus mengejutkan saya daripada lamunan. Kita ni tak tahulah bila pula perginya.
Harap-harap kalau Tuhan nak cabut nyawa tu, biarlah dalam keadaan sempurna dan beriman. Sambungnya lagi antara dengar dengan tidak. Saya tidak memberikan sebarang respons pada setiap kata-kata Abang Din sebentar tadi. Tidak tahu bagaimana untuk saya jawab. Hanya sekadar tersengih kelat sambil menumpukan perhatian pada jalan raya di hadapan. Saya sendiri pelik kenapa pula tiba-tiba Abang Din membicarakan soal mati. Kerana setahu saya dia seorang yang cukup gila-gila dan periang. Bukannya sentimental seperti yang berlaku di hadapan saya hari ini. Atau mungkinkah Abang Din begitu merasai kehilangan anak saudaranya dan cukup tersentuh atas kematian yang menimpa arwah? Entahlah, bingung saya memikirkannya. Kau macam mana, Zahak? Dah bersedia ke? Kalau tiba-tiba Tuhan cabut nyawa engkau time-time macam ni, engkau dah ready ke? Tutur Abang Din spontan mengejutkan saya secara tiba-tiba. Saya terdiam kelu, tak mampu rasanya untuk saya jawab soalan mautnya itu. Entahlah, aku rasa kematian ni semakin hari. Silap dialog ni, saya ulang balik. Entahlah, aku rasa kematian ni semakin hari dah semakin dekat dengan kita. Memang dah tak boleh nak elak. Kalau timenya dah sampai, terima ajalah. Banyak amalan ke, kurang amalan ke, pasrah ajalah. Ucap Abang Din lagi. Sebelum tu saya mencelah. Kalau ada terdengar bunyi macam crack-crack sikit macam tu, itu sebab saya sedang menyelak buku. Baik, kita teruskan. Saya hanya diam membatu. Tak tahu di mana saya harus mencelah. Terlalu sukar rasanya hendak menjawab setiap pertanyaan yang dilemparkan pada saya sebentar tadi. Selepas pertama kali membuka mulut memulakan perbualan, Abang Din seolah-olah mendapat tonik kekuatan. Ada sahaja yang dibualkan sehingga tiada ruang untuk saya mencelah ataupun menyampuk. Saya biarkan sahaja dia membebel. Sekurang-kurangnya saya tidak bosan ataupun mengantuk. Namun apa yang menjadi kemusykilan saya ialah topik yang Abang Din bangkitkan sepanjang perjalanan. Ceritanya tidak habis-habis berkaitan dengan mati, mati dan mati. Saya sendiri pun pening memikirkannya. Tak pernah pula Abang Din bersikap macam ni. Setelah hampir 4 jam merempuh perjalanan, kenderaan yang saya pandu akhirnya sampai di pekarangan Hospital Besar Kuala Lumpur. Saya dan Abang Din terus menuju ke bilik mayat untuk menuntut jenazah. Alhamdulillah, prosesnya tidak memakan masa dan setelah selesai segala urusan. Maaf, saya ulang balik. Alhamdulillah, prosesnya tidak memakan masa yang lama dan setelah selesai segala urusan, saya dan Abang Din terus bertolak semula ke kampung. Kami tidak boleh menunggu lama sebab difahamkan jenazah arwah akan dikebumikan pada malam ini juga. Dalam perjalanan pulang, Abang Din sekali lagi berceramah di telinga saya. Topiknya masih lagi sama, iaitu berkaitan kematian. Saya sekadar mendengar tanpa memberi sebarang reaksi, seolah-olah masuk telinga kanan dan keluar ke telinga kiri. Biarlah dia membebel, penat nanti berhentilah tu, fikir saya dalam hati. Selesai menunaikan solat maghrib di kampung Sungai Haji Dorani, Sabak Bernam, saya meneruskan lagi perjalanan. Sesekali saya menoleh ke belakang untuk melihat keadaan jenazah yang dibawa. Alhamdulillah, serba-serbinya masih dalam keadaan baik dan sempurna. Kesian arwah ni ya, Sahak. Muda-muda lagi dah dipanggil menghadap ilahi. Kita ni tak tahulah bila pula. Agak-agak sempat ke nak bertaubat nanti? Entahlah ya, kata Abang Din sambil mengeluh panjang. Sudah, dia buat lagi dah. Saya ingatkan topik mati ni dah tamat, tapi rupa-rupanya ada lagi. Layankan je lah, kata saya dalam hati. Saya sekadar tersengih, biarlah Abang Din seronok bercerita. Penat nanti berhentilah dia. Dan seperti yang dijangkakan, Abang Din terus rancak bercerita. Topik kematian masih lagi menjadi tajuk yang utama. Perkataan mati, taubat, insaf dan tidak. Ianya tidak lekang dari mulutnya. Saya melihat papan tanda di luar kenderaan. Nampaknya kurang 50 km lagi sampailah kami ke kampung. Saya menarik nafas lega. Kebetulan pula jalan raya agak lengang ketika itu. Jadi dapatlah saya memucut van lebih iaitu daripada biasa. Tiba-tiba saya dapat rasakan suasana dalam kenderaan bertukar menjadi sunyi sepi.
Saya menoleh ke arah Abang Din. Saya lihat dia tertidur dengan kepalanya terlentok di kerusi. Betul lah apa yang saya fikirkan sebentar tadi. Lama-lama pasti dia akan letih dan tertidur dengan sendirinya. Nasib baiklah saya tak begitu melayan setiap topik perbualannya sebentar tadi. Jika tidak, mungkin sampai sekarang Abang Din tak berhenti bercakap lagi. Saya tersenyum sendirian sambil meneruskan pemanduan. Lebih kurang pukul 10 malam, kami akhirnya selamat sampai ke kediaman arwah. Di halaman rumah kelihatan sudah ramai saudara mara dan waris-waris arwah yang sedang menunggu kepulangan kami. Saya lantas keluar dari kenderaan dan membuka pintu belakang untuk menguruskan jenazah supaya senang dibawa keluar. Tiba-tiba baru saya teringat yang saya terlupa untuk mengejutkan Abang Din yang sedang nyenyak tidur di kerusi hadapan. Saya menepuk dahi sambil bergegas pergi untuk mengejutkannya. Dalam hati saya bersungut menyalahkan diri sendiri kerana tidak patut membiarkan Abang Din begitu. Apatah lagi jenazah yang saya bawa itu adalah anak saudaranya. Abang Din. Oh Abang Din. Kita dah sampai ni. Bangun bang. Kata saya sambil menggoncang bahunya dengan perlahan. Abang Din tidak menjawab sepatah pun. Matanya masih tertutup rapat. Sekali lagi saya menggoncang-goncang bahunya, tetapi kali ini dengan lebih kuat lagi. Namun Abang Din tetap diam membatu. Saya semakin panik. Jantung berdebar kencang. Apa pula yang terjadi pada Abang Din ni? Bisik saya. Cemas. Saya merenung ke arah Abang Din dalam-dalam. Matanya terkatup rapat. Saya pegang jari jemarinya. Masih panas. Adakah Abang Din ini, dia ni terlalu letih hingga kan tertidur, tidak sedarkan diri ataupun pingsan akibat keletihan? Saya semakin keliru. Lantas saya memanggil beberapa orang saudara mara arwah untuk melihat keadaan Abang Din. Pak Majid yang merupakan salah seorang ahli keluarga arwah datang memeriksa. Dipegang dan dipicitnya berulang kali pergelangan tangan Abang Din. Kemudian ditekan-tekannya leher Abang Din dengan dua jarinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Pak Majid perlahan. Beberapa orang saudara mara arwah dan penduduk kampung yang ada di situ terkejut bukan kepalang. Saya apatah lagi. Saya terdiam dan tergamam seketika. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Betulkah Abang Din dah meninggal? Bila? Macam mana saya boleh tak sedar? Pelbagai persoalan menerjah ke benak saya ketika itu. Berita kematian Abang Din tersebar dengan cepat di seluruh pelosok kampung. Insan yang paling popular waktu itu tak lain tak bukan adalah saya. Ketika itu saya ibarat seorang wakil rakyat yang dikerumuni rakyat jelata. Pelbagai soalan diajukan kepada saya memandangkan saya adalah orang yang terakhir bersama dengan arwah. Insiden itu juga menjadikan berita kematian Abang Din menjadi lebih popular daripada berita kematian anak saudaranya. Semua orang terkejut. Mereka bagaikan tidak percaya dengan apa yang berlaku. Saya beritahu mereka yang bertanya itu, kalau mereka terkejut, saya lagilah terkejut. Patutlah sepanjang perjalanan tadi Abang Din tak habis-habis bercerita tentang soal mati. Rupa-rupanya dia seakan tahu ajalnya sudah semakin hampir. Mungkin apa yang dibebelkannya pada saya sepanjang perjalanan tadi hanya sekadar peringatan untuk saya supaya lebih bersedia kerana kematian itu akan datang tanpa dijemput. Saya juga tidak menyangka rupa-rupanya hari ini saya membawa pulang 2 jenazah untuk dikebumikan. Kepulangan Abang Din ke rahmatullah begitu menginsafkan. Saya benar-benar merasai kehilangannya. Kini tiada lagi gurauan dan lawak jenakanya yang selama ini mewarnai kehidupan saya di kampung. Saya tidak akan lupa setiap kata-kata dan nasihat Abang Din kerana saya adalah insan yang cukup bertuah yang menjadi temannya yang terakhir sebelum dia pergi menghadap ilahi. Pengalaman saya membawa van jenazah tidaklah begitu lama. Boleh dikatakan setahun jagung sahaja. Itu pun secara bidan terjun. Pada mulanya saya hanya menggantikan tugas pemandu yang ketika itu sedang sakit. Tapi selepas hari itu, setiap kali ada kematian, pihak masjid pasti meminta bantuan saya untuk membawa van. Disebabkan rasa bertanggungjawab terhadap sesama Islam dan perkara fardu kifayah ke atas diri saya mesti juga lakukan. Tidak banyak pengalaman yang saya lalui untuk dikongsi dengan kawan-kawan semua. Cuma ada satu kisah yang berlaku 2 tahun yang lalu.
Tidak tahulah pengalaman yang saya lalui ini biasa-biasa saja bagi anda ataupun tidak. Tetapi bagi saya, pengalaman yang dilalui ini benar-benar terkesan di hati. Sebelum ini sudah banyak kali saya terlibat dalam pengurusan dan penghantaran jenazah. Biasanya tiada apa yang ganjil berlaku. Namun, ada satu jenazah yang saya uruskan dan hantar itu terasa lain benar. Saya masih ingat ketika itu saya baru pulang daripada menghantar anak ke sekolah. Sebaik saja tiba di rumah, seorang kawan telah menunggu saya. Nosi, ni Abang Jalil. Abang Jalil meninggal pagi tadi. Imam minta kau siapkan barang dan terus ke sana, kata kawan saya itu. Tanpa berbicara panjang, saya terus pergi ke masjid dan mengambil kelengkapan di dalam stor. Kemudian ke rumah arwah Abang Jalil. Imam Ibrahim sudah berada di sana. Siapkan kelengkapan, kata Imam Ibrahim. Nak buat kat sini ke kat masjid? Soal saya. Sinilah, kita solat dekat masjid, kata Imam Ibrahim. Saya segera menyiapkan kelengkapan untuk mengapankan jenazah. Kelengkapan memandikan jenazah pula, saya minta jiran-jiran tolong bawa dari masjid. Jenazah Abang Jalil terbujur kaku di ruang tamu rumahnya. Badan arwah sangat besar. Saya cuba mengagak ukuran kain kapan yang perlu digunakan. Saya rasa arwah perlukan kain kapan yang paling besar. Setelah tempat memandikan jenazah itu tiba. Macam tak betul ni. Saya ulang ya. Setelah tempat memandikan jenazah tiba, Imam Ibrahim mengarahkan 8 orang lelaki untuk mengangkat jenazah Abang Jalil ke tempat mandian. Anehnya, sebaik saja mengangkat jenazah, Abang Jalil saya terasa sangat-sangat ringan. Kata saya di dalam hati, mungkin kerana kami 8 orang yang mengangkatnya, sebab itu tidak berasa berat langsung. Kalau 3-4 orang, tentulah berat. Saya merupakan salah seorang yang membantu Imam Ibrahim untuk memandikan jenazah. Ketika ini berlaku satu lagi perkara yang mengejutkan. Apabila saya menyiramkan air ke tubuh arwah, tidak semena-mena terbit satu bau yang sangat wangi. Baunya seperti bau bunga yang sedang mekar. Saya memandang Imam Ibrahim yang sedang menggosokkan tubuh arwah. Tiba-tiba, Imam Ibrahim menarik topeng mukanya. Bau wangi, bisik Imam Ibrahim kepada saya. Saya segera mengangguk. Bau itu tidak tahu terbit dari mana sebab biasanya jenazah tidak mengeluarkan bau sedemikian. Ketika itu juga terdengar suara-suara dari belakang tabir. Weh, bau wangi. Wangi betul ni. Walah, bau wangi lah weh. Weh, serius lah weh. Wangi sangat ni. Terdengar suara orang bercakap-cakap. Selesai memandikan jenazah, Imam sekali lagi meminta pertolongan orang-orang muda untuk mengangkat jenazah Abang Jalil. Malangnya, apabila mahu dipanggil, tiada orang di luar. Hanya tinggal kami bertiga sahaja. Macam mana ni, Imam? Soal saya. Memang tak berdaya nak mengangkat arwah yang tubuhnya besar. Imam menggaru-garukan kepala sambil kepalanya terhendap-hendap keluar tingkap. Saya memberikan cadangan kepadanya. Apa kata kalau kita angkat je lah? Nak tunggu budak-budak tu mana pergi pun tak tahu ni, kata saya. Imam terdiam seketika, kemudian mengangguk. Katanya, kita cuba dahulu. Tetapi kalau tidak larat, kita jangan lakukan. Saya pun setuju. Dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, kami memulakannya. Maaf saya. Tekak jadi kering. Baik, kita sambung. Sebaik saja mengangkat jenazah Abang Jalil, kami terasa sangat ringan. Seolah-olah mengangkat mayat lelaki yang badannya kurus melidi. Memang terasa sangat ringan. Tidak padan dengan bentuk fizikal arwah yang besar. Kami berpandangan sesama sendiri. Jenazah segera dikapankan. Sewaktu mengapankan jenazah, bau wangi itu masih ada. Sangat mengasyikkan. Selesai jenazah dikapan, Imam mengarahkan saya untuk mengambil van jenazah. Saya balik ke masjid dan mengambil van bagi membawa jenazah ke masjid untuk disolatkan dan selepas itu dibawa ke tanah perkuburan. Dipendekkan cerita, sewaktu dalam perjalanan ke kubur, bau wangi jenazah semakin kuat sehinggakan orang ramai yang ada di situ tertanya-tanya, kenapa jenazah berbau sangat wangi? Adakah kami meletakkan minyak wangi sewaktu mengapankan jenazah? Kami hanya mampu tersenyum sahaja apabila dia ajukan soalan itu.
Bagaimana kami hendak menjawabnya, sedangkan kami sendiri pun tak tahu dari mana datangnya haruman itu. Baunya menusuk-nusuk ke hidung dan sangat mengasyikkan, sehingga kan saya terlepas simpang masuk ke kawasan perkuburan. Ni, kamu ni nak ke mana ni, Nusi? Soal seorang rakan yang menemani saya. Ya Allah, terlepas pula. Kata saya sambil menepuk dahi. Di kubur, sebaik saja pintu van dibuka, semua yang ada di situ mula datang berkerumun. Wih, wangi. Oi, wangi betul lah. Wangi sangat ni. Kata masing-masing yang berada di situ. Aroma harum seperti bunga itu sungguh kuat, hingga kan semua yang berada di tanah perkuburan turut memperkatakannya. Masing-masing mahu menghidunya. Selesai mengebumikan jenazah, bau itu sedikit demi sedikit menghilang. Sebelum saya pulang ke masjid, penggali kubur datang dan memberitahu saya. Katanya, semasa dia menggali kubur lagi, bau itu sudah ada. Pada mulanya, bau itu menakutkannya. Tetapi lama-kelamaan, ia menenangkan jiwanya. Inilah pengalaman yang saya rasakan pelik. Bau jenazah itu sangat wangi. Bahkan kata keluarga Abang Jalil, bau itu masih lagi ada di rumah mereka selama 3 hari. Tetapi tidaklah sekuat pada hari pertama. Dan semasa mayat, arwah Abang Jalil masih belum dibawa ke masjid. Sesekali angin datang, bau itu pasti bertamu. Selepas 3 hari, barulah bau itu mulai hilang. Saya tidak pasti adakah ini perkara biasa ataupun luar biasa. Namun pengalaman ini membuatkan saya rasa takjub. Hebat sungguh kekuasaan Allah. Tidak perlu meletakkan minyak wangi. Jenazah memang sudah berbau wangi. Siapa arwah Abang Jalil? Apa yang saya tahu, arwah semasa hidupnya ialah seorang guru. Dia tidak loket dengan ilmu, baik dan sangat peramah. Tidak pernah kami nampak arwah marah. Apa sahaja yang arwah tahu, pasti dia akan kongsi dengan kawan-kawan. Itulah Abang Jalil yang saya kenali. Mungkin inilah balasan istimewa yang Allah SWT anugerahkan di atas keikhlasan hati dan ilmu yang ditaburkannya selama hayatnya. Wallahualam. 5 panggilan tidak dijawab. Terkejut juga saya apabila melihat skrin handphone yang tertinggal di dalam kereta. Apabila diteliti, semua panggilan itu daripada Mak Ngah Bedah, iaitu ibu saudara saya. Assalamualaikum Mak Ngah. Maaflah, telefon saya tertinggal dalam kereta. Ada dekat pasar ni. Ada apa ya Mak Ngah? Soal saya selepas menelefon semula Mak Ngah Bedah. Pak Ngah, kau dah meninggal, cik. Baru kejap tadi. Sekarang ni ada kat rumah. Balas Mak Ngah Bedah dengan suara yang agak perlahan. Allah guys. Macam tak ada nama lain lah. Dia nak pakai nama Pak Ngah juga. Ya Allah. Jap. Okeylah. Demi kelangsungan cerita ni, saya akan teruskan juga. Tetapi saya akan tukar nama ya. Baik, kita akan ulang balik daripada mula. 5 panggilan tidak dijawab. Terkejut saya apabila melihat skrin handphone yang tertinggal di dalam kereta. Apabila diteliti, semua panggilan itu daripada Mak Long Peda, iaitu ibu saudara saya. Assalamualaikum Mak Long. Maaflah, telefon saya tertinggal dalam kereta. Saya dekat pasar ni. Ada apa Mak Long? Soal saya selepas menelefon semula Mak Long Beda. Pak Long, kamu dah meninggal, cik. Baru kejap tadi. Sekarang ni ada dekat rumah. Balas Mak Ngah. Balas Mak Long Beda dengan suara yang agak perlahan. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Sakit apa? Saya tak tahu pun. Balas saya terkejut mendengar berita sedih itu. Jatuh bilik air subuh tadi. Doktor datang rumah. Kata Pak Long dah meninggal. Balas Mak Long Bedah dengan suara yang sebab. Nanti saya ke rumah. Nak kebumikan kat mana tu? Soal saya lagi. Nak bawa balik kampung dia. Jawab Mak Long Bedah. Panggilan dimatikan. Saya terus pulang ke rumah untuk menghantar barang-barang. Kemudian pergi ke masjid pula untuk memaklumkan kepada Pak Imam tentang kematian Pak Long Deris. Saya meminta supaya Pak Imam sediakan kelengkapan. Setelah itu, saya terus ke rumah Pak Long untuk mengambil jenazah dan diuruskan. Sampai di sana, saya lihat masih tidak ramai lagi saudara mara yang tiba. Mungkin ramai lagi yang belum menerima berita itu. Anak-anak Mak Long Bedah yang jauh-jauh juga belum sampai. Hanya yang tinggal berdekatan saja yang sudah tiba. Nak simpan buku berapa ni? Soal saya kepada anak kedua, Mak Long Bedah. Lepas Zuhur elok kot.
Tapi kena tunggu Kak Long dulu. Rasanya dia sempat sampai sebelum Zuhur tu. Balasnya. Jam waktu itu baru pukul 9.50 pagi. Masih banyak masa sebelum jenazah diuruskan. Di kesempatan itu saya duduk di sisi jenazah dan membacakan surah Yasin. Seingat saya, sudah lama saya tidak bertemu dengan Pak Long Deris. Hari raya yang lalu, kali terakhir saya bertemu dengannya. Bermakna hampir 9 bulan. Bulan kau? Bermakna hampir 9 bulan juga lamanya. Menjelang tengah hari, makin ramai jiran-jiran dan sanak saudara tiba di rumah Mak Long Bedah. Anak sulungnya juga telah tiba. Sewaktu jam melewati pukul 12 tengah hari, saya mendekati Mak Long Bedah yang dari tadi lagi bersandar di penjuru dinding ruang tamu. Kita bawa ke masjid ya Mak Long, urus dekat sana, kata saya. Mak Long Bedah hanya mengangguk, katanya dia serahkan semua urusan kepada saya. Apabila selesai semua, duit nanti minta daripadanya. Dengan persetujuan Mak Long Bedah itu, saya terus meminta anak-anak arwah mengangkat jenazah masuk ke dalam van yang diletakkan di hadapan rumah. Namun, sebaik saja mau mengangkat jenazah Pak Long Deris, sesuatu yang saya rasakan pelik berlaku. Jenazah terasa sangat berat. Badannya juga seolah-olah melekat dengan tilam yang melapiknya. Saya memandang 5 orang anak lelaki dan menantu arwah yang ada bersama-sama saya ketika itu. Tak ada apa ni. Angkat kuat-kuat sikit, kata salah seorang anak lelaki arwah. Setelah dicuba beberapa kali, namun tetap tidak berjaya. Jenazah sangat berat dan keras. Seluruh tubuhnya kejang dan kaku. Sabar. Jenazah ni tak diurut dulu lagi ni. Sebab tu jadi macam ni, kata saya. Pesan guru saya, apabila jenazah baru saja meninggal dunia, kita sepatutnya mengurutnya dahulu untuk melembutkan urat-urat supaya senang untuk dikiamkan atau dibetulkan kedudukannya. Saya segera meminta sedikit minyak, lalu mengurut jenazah. Beberapa minit kemudian, seluruh tubuh jenazah mula mengendur. Anggota badannya mula lembik dan mudah dilenturkan. Perasaan lega terpancar di wajah anak-anak arwah. Begitu juga saya. Rasanya ni boleh dah kot, kata saya lalu memberikan isyarat untuk mengangkat jenazah. Tetapi apabila diangkat, jenazah terasa terlalu lembik pula. Keadaan ini menyukarkan kami untuk memegangnya. Pegangan kami mudah saja terlurut dan terlepas. Angkat dengan tilam sekali. Nanti dalam van baru kita keluarkan tilam ni, kata saya dan dipersetujui oleh semua yang ada di situ. Tetapi timbul pula masalah lain. Sampai di depan pintu utama, apabila mahu mengeluarkan jenazah, sempit pula. Jenazah tidak dapat dikeluarkan kerana badan kami semua tersangkut di pintu. Apabila seorang melepaskan usungan, jenazah terus terasa berat dan hendak terjatuh. Apabila dia masuk kembali untuk mengusung jenazah, pintu pula tak muat. Nak buat macam mana ni? Anak-anak arwah bertanya. Akhirnya kami mendapat idea. Jenazah diletakkan semula di atas lantai. Kemudian kami berenam duduk sebaris sambil memeluknya. Perlahan-lahan kami bangun dan melangkah untuk membawa keluar jenazah Pak Ngadaris. Tetapi kami tetap gagal untuk keluar dari pintu. Bahu kami pula yang tersangkut. Macam nilah. 3 orang tunggu kat luar. Tarik jenazah ni perlahan-lahan. Dah keluar separuh, kita angkat. Saya memberi cadangan. Ya Allah, saya baca pun rasa macam ngeri lah. Semoga jadi pedoman pada kita semua. Insaf yang punya cerita ni. Allah. Baik, kita teruskan. Alhamdulillah. Usaha itu berhasil dan akhirnya jenazah Pak Long Deris berjaya juga dikeluarkan. Seterusnya dimasukkan ke dalam van. Saya membawanya ke masjid untuk dimandi dan dikapankan. Ketika itu, waktu zuhur sudah hampir tiba. Kalau dapat disiapkan cepat lepas solat zuhur nanti bolehlah diteruskan dengan solat jenazah. Selesai semuanya, jenazah Pak Long Deris dibawa balik ke kampungnya. Perjalanan ke kampung arwah mengambil masa lebih kurang sejam setengah. Takdir Allah. Sewaktu dalam perjalanan itu, tiba-tiba saja enjin van mati di tengah jalan. Saya mulai panik. Cuaca pula panas terik. Beberapa kali saya mencuba untuk menghidupkan enjin, tetapi gagal. Nasib baik ketika itu ada sebuah kereta anak arwah di belakang. Entahlah. Tiba-tiba je enjin ni mati. Tadi elok. Terang saya kepada anak arwah. Nantilah saya carikan pomen ya.
balas anak arwah. Sementara menunggu pomen sampai, saya meminta Mak Long Bedah dan anak sulungnya saya ulang balik, minta maaf. Sementara menunggu pomen sampai, saya meminta Mak Long Bedah dan anak sulungnya yang menemani jenazah di bahagian belakang van supaya meneruskan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semua pintu saya buka supaya angin dapat masuk. Sambil itu saya cuba melihat enjin van walaupun tidaklah begitu pandai. Setelah menggodek-godek, saya cuba sekali lagi untuk menghidupkannya. Alhamdulillah, enjin van hidup seperti biasa. Panas tadi kot, kata saya kepada Mak Long Bedah. Macam tak kena ada elok ya. Saya ulang balik ya. Panas tadi kot, kata saya kepada Mak Long Bedah. Saya menghubungi anak arwah mengatakan enjin van sudah elok dan kami akan meneruskan perjalanan. Pun begitu, dalam hati saya terlintas sesuatu yang kurang elok. Seolah-olah apa yang berlaku ini merupakan petanda ada sesuatu yang tidak kena. Minta-mintalah, tak ada apa-apa lagi lah yang berlaku, kata saya dalam hati. Kami sampai di kampung Pak Long Deris sebelum asar. Bagaimanapun orang kampung meminta kami menghantarkan jenazah ke masjid dahulu kerana mereka mahu melakukan solat jenazah sekali lagi. Maklumlah, Pak Long Deris orang yang dikenali di kampung itu. Siapa tak kenal dengan dia? Dia ni tahu kilat dan kelapa sawit. Arwah juga baik orangnya. Dia selalu mengadakan kenduri untuk memberi makan kepada penduduk kampungnya. Selesai urusan di masjid, jenazah dibawa ke tanah perkuburan. Sewaktu kami mahu mengeluarkan jenazah, sekali lagi perkara pelik berlaku. Keranda ni tak dapat dikeluarkan dari dalam van. Puas kami menarik dan mengangkatnya, tetapi ia macam tersangkut. Saya terintai-intai atas dan bawah. Pelik. Saya lihat keranda tidak tersangkut di mana-mana. Kita angkat jenazah teruslah, saya memberi cadangan. Mereka semua setuju. Namun, timbul masalah lain. Kali ini penutup keranda pula tak dapat buka. Saya semakin bingung. Macam mana pula tak dapat buka sedangkan penutupnya bukannya ketat. 4 orang cuba membuka penutup keranda tetapi tidak boleh diangkat. Hati saya rasa makin tak tenang. Bagaikan ada sesuatu yang tak kena. Tetapi saya tak mahulah bersangka buruk. Lagipun jenazah itu bapa saudara saya sendiri. Masalah ini menyebabkan anak-anak arwah cuba membuka dengan cara yang agak kasar. Tam. 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 Lebih kurang macam itulah bunyi dia. Mereka menghentak-hentak penutup keranda dengan kuat. Sabar. Jangan buat macam tu, kata saya. Saya beritahu mereka, keranda tu dah lama. Mungkin ada tempat yang sudah berkarat. Sebab itulah susah sikit nak buka. Sengaja saya mengatakan demikian kerana saya lihat wajah anak-anak arwah sudah berubah. Padahal sebenarnya keranda tu masih lagi baru. Keadaan itu berlarutan hampir 40 minit. Tu dia. Akhirnya saya meminta 2 orang lelaki masuk ke dalam van untuk menolak keranda. Manakala kami cuba menariknya dari luar. Setelah bertungkus lumus, akhirnya keranda dapat dikeluarkan. Masing-masing berasa lega. Selepas itu, semua urusan berjalan dengan lancar dan jenazah Pak Long Deris selamat dikebumikan. Syukurlah, tak ada lagi masalah yang timbul selepas jenazah dibawa masuk ke dalam liang lahat. Selesai maafkan saya lagi sekali, hujung-hujung dia jadi dah. Selesai pengebumian, saya termenung. Saya tidak pasti kenapa perkara sebegini terjadi sebab seumur hidup tidak pernah lagi saya mengalami keadaan sedemikian. Semasa dalam perjalanan pulang, saya melalui kebun kelapa sawit milik Pak Long Deris. Sewaktu melintasi kawasan itu, tiba-tiba saya teringat kata-kata arwah dahulu. Aku ni Jik, masa muda susah, nak makan pun susah. Nasib baik ada kebun tu. Sikit-sikit duit hasil aku simpan. Sampai sekarang, aku jadi kaya macam ni. Dah banyak duit ni lah aku nak senang sikit. Aku tak nak mati lagi. Kalau aku mati, paksa aku ke kubur pun aku tak nak pergi. Aku nak rasa puas-puas hasil kebun aku dulu. Kata-kata Pak Long Deris itu terngiang-ngiang semula di telinga saya. Saya tidak mahu bersangka buruk sebab arwah semasa hidupnya memang seorang yang baik. Tetapi suka atau tidak, kita tetap akan mati. Sampai masa dan ketika, Allah pasti akan menjemput kita. Walaupun secara rela ataupun paksa. Andai kata kita masih tidak rela mati ketika itu, orang tetap akan memaksa jenazah kita dihantar ke liang lahat. Pada waktu itu,
apa lagi yang boleh kita lakukan. Terima kasih guys mendengar daripada mula sampai habis satu buku. Next time kita akan bertemu lagi dengan buku yang baru lagi insya-Allah ya. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.